Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Dan tema pembelajaran kita pada hari ini ialah kekeluargaan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kejutan untuk ibu dan kita akan fokuskan tata bahasa kata nama am. Standard pembelajaran 5.1.1 memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks kata nama am. Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran nanti murid-murid mesti dapat yang pertama, mengenal kata nama am, yang kedua, menyenaraikan 8 kata nama am dan yang ketiga, membina ayat menggunakan kata nama am. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pelajaran kita dengan membuat aktiviti pertama. Okey murid-murid, lihat gambar ini dengan teliti dan nyatakan objek yang terdapat di dalam gambar ini. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan gambar ini betul-betul. Okey. Terdapat 6 orang di dalam gambar ini dan terdapat beberapa jenis objek yang lain yang boleh murid-murid nyatakan. Okey, mari kita lihat senarai objek yang terdapat di dalam gambar ini. Okey, di sini kita ada bunga, kita ada hadiah, kita ada kek, kita ada arnab, kita ada kucing, kita ada adik dan kita ada kereta. Ini antara objek yang terdapat dalam gambar ini. Masih ada banyak lagi objek-objek lain yang boleh murid-murid nyatakan. Okey, seterusnya mari kita baca petikan ini bersama-sama. Tajuk petikan ini ialah kejutan untuk ibu. Hani memberikan arahan kepada adik-adiknya, Amin, Hana dan Amar. Sedia, 1, 2, 3. Mereka berjalan perlahan-lahan ke arah ibu dan ayah. Mereka membawa kek, bunga dan hadiah. Haiwan peliharaan mereka, kucing dan arnab, turut mengikuti mereka. Puan Yasmin berasa terkejut. Beliau tidak menyangka bahawa anak-anaknya ingat akan hari lahirnya. Beliau sungguh terharu dan gembira. Okey murid-murid, kita telah membaca petikan ini bersama-sama. Apakah yang murid-murid faham tentang cerita di dalam petikan ini? Okey, cerita yang terdapat di dalam petikan ini ialah berkenaan dengan seorang yang bernama Hana bersama dengan adik-adiknya iaitu Amin, Hana dan Amar. Okey, mereka cuba untuk membuat kejutan kepada ibu mereka. Siapakah nama ibu mereka? Ibu mereka bernama Puan Yasmin. Okey, mereka membawa bersama-sama iaitu kek, bunga dan hadiah. Mereka juga memiliki haiwan peliharaan iaitu kucing dan arnab. Apabila menerima kejutan daripada anak-anak, apakah perasaan Puan Yasmin, murid-murid? Puan Yasmin berasa terkejut dan Puan Yasmin berasa sungguh terharu dan gembira. Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham dengan cerita yang terdapat di dalam petikan ini. Okey, mari jawab soalan berikut.
tadi kita dah baca cerita. Kita dah baca cerita kejutan untuk ibu. Sekarang, mari kita jawab soalan pemahaman. Di sini cikgu hanya sediakan 3 soalan pemahaman. Cikgu nak melihat adakah murid-murid faham dengan cerita yang dibacakan tadi. Okey. Soalan yang pertama. Siapakah nama adik-adik Hani? Soalan yang kedua. Apakah benda yang dibawa oleh mereka? Dan soalan yang ketiga. Apakah perasaan Puan Yasmin apabila mendapat kejutan daripada anak-anaknya? Okey. Untuk menjawab soalan pemahaman ini, murid-murid perlu menjawab dalam ayat yang lengkap. Dan jawapannya boleh dicari di dalam petikan ataupun cerita yang kita bacakan tadi. Okey, murid-murid, mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Siapakah nama adik-adik Hani? Okey, jawapannya, nama adik-adik Hani ialah Amin, Hana dan Amar. Okey. Jawapannya ada di sini. Di bahagian ayat yang pertama tu. Di dalam petikan. Okey, soalan yang kedua. Apakah benda yang dibawa oleh mereka? Apakah benda yang dibawa oleh Hani, Amin, Hana dan Amar? Apakah benda yang dibawa oleh mereka? Okey, jadi jawapannya ialah benda yang dibawa oleh mereka ialah kek, bunga dan hadiah. Jawapannya berada di ayat di baris yang ketiga ni. Di baris yang keempat. Okey, baris yang keempat di sini. Baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga dan baris yang keempat. Okey, mari kita lihat soalan yang ketiga. Apakah perasaan Puan Yasmin apabila mendapat kejutan daripada anak-anaknya? Perasaan Puan Yasmin. Mari kita lihat jawapannya. Perasaan Puan Yasmin ialah terharu dan gembira apabila dapat kejutan daripada anak-anaknya. Okay, jawapannya ialah jawapan itu berada di barisan terakhir dalam petikan ataupun cerita yang kita baca tadi. Okey, baiklah murid-murid, sekiranya murid-murid dapat menjawab soalan yang diberikan ini, bermakna murid-murid sudah faham cerita yang terdapat di dalam petikan. Okay, syabas dan tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang dapat menjawab soalan dengan betul. Okey murid-murid, sekarang kita hendak teruskan ke aktiviti yang kedua. Mari kita lihat apakah aktiviti yang kedua. Baiklah murid-murid, aktiviti yang kedua kita ialah kita akan lihat aspek tata bahasa. Mari kita kenali kata nama am. Kata nama am ialah kata merujuk kepada nama sesuatu benda bernyawa seperti manusia dan haiwan. Kata nama am juga merujuk kepada nama sesuatu benda tidak bernyawa seperti tempat dan benda. Baiklah murid-murid, kata nama am ditulis menggunakan huruf kecil. Semua sekali kita akan tulis dengan huruf kecil. Kecuali huruf di permulaan ayat mesti ditulis dengan huruf besar. Okey murid-murid.
kita lihat kembali petikan yang telah kita bacakan tadi. Kenal pasti kata nama am yang terdapat di dalam petikan ini. Cuba murid-murid perhatikan perkataan-perkataan yang berwarna merah. Okey, perkataan-perkataan yang berwarna merah. Cikgu bulatkan di sini. Kita ada adik, kita ada kek, bunga, hadiah, kucing, arnab dan anak. Okay. Semua perkataan yang berwarna merah ini ialah kata nama am. Ini ialah kata nama am. Okay, mari kita lihat contoh-contoh lain bagi kata nama am. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh-contoh kata nama am yang lain. Selain daripada yang terdapat di dalam petikan tadi. Seperti yang cikgu cakapkan sebentar tadi, kata nama am merujuk kepada kata nama bagi benda bernyawa dan benda tidak bernyawa. Sekarang, mari kita lihat contoh kata nama am bagi benda yang bernyawa. Okey, tengok dekat sini. Kategori manusia. Okey, contoh sebenarnya ada banyak lagi. Tetapi cikgu hanya bagi contoh dekat sini. Cuba tengok kategori ataupun dalam kumpulan manusia tu kita ada hakim, guru, doktor dan jururawat. Okey, sebelah sini pula ada haiwan. Dalam kategori haiwan, kita ada burung, kita ada ayam, ayam yang sedang berjalan tu, kita ada kucing dan kita ada lembu. Okey, ini semua contoh kata nama am bagi benda yang bernyawa. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh-contoh lain lagi. Kata nama am bagi benda yang bernyawa lagi. Okey, dalam kategori manusia, ibu, ayah, nenek, adik. Dan dalam kategori haiwan, ada singa, ada anjing, ada arnab dan ada kambing. Okey, ini semua kata nama am bagi benda yang bernyawa. Okey, kalau murid-murid tanya, cikgu, abang atau kakak, adakah itu kata nama am? Ya, kata nama am juga. Okey, abang dengan kakak pun kata nama am. Okey, kalau haiwan yang lain selain daripada contoh yang cikgu bagi kat sini, itu juga kata nama am. Okey, mari kita lihat contoh-contoh yang seterusnya. Okey, murid-murid, ini adalah contoh-contoh kata nama am bagi benda yang tidak bernyawa. Okey, benda yang tidak bernyawa, kita ada tempat dan kita ada benda. Okey, tempat, sekolah, masjid, hospital dan kedai. Itu adalah kata nama am bagi benda yang tidak bernyawa. Okey, untuk benda, kita ada pensel, kita ada televisyen, kereta, kapal terbang. Itu semua contoh-contoh kata nama am bagi benda yang tidak bernyawa. Okay, mari kita lihat contoh yang lain lagi. Okay. Kata nama am bagi benda yang tidak bernyawa. Tempat, balai polis, mahkamah, kita ada pasar, kampung. Dan dalam kategori benda, kita ada beg, periuk, basikal, roti. Kan? Ini semua adalah contoh-contoh kata nama am bagi benda yang tidak bernyawa. Okey, kalau contoh yang lain, kasut. Kasut, adakah itu kata nama am? Ya, murid-murid, kasut itu adalah kata nama am. Kata nama am bagi kategori benda. Okey, seterusnya kita akan pergi ke aktiviti ketiga. Okey murid-murid, mari kita bina ayat menggunakan kata nama am.
Yang pertama, ibu sedang memasak di dapur. Ibu merupakan kata nama am. Yang kedua, abang pergi ke rumah kawannya. Abang merupakan kata nama am. Ketiga, kucing itu menangkap seekor tikus. Kucing merupakan kata nama am bagi haiwan. Yang keempat, ini telefon baharu saya. 5. Cantik sungguh pemandangan di pantai ini. Pantai merupakan kata nama am bagi tempat. Kakak memberikan hadiah kepada nenek. Kakak merupakan kata nama am bagi manusia. 7. Johan membeli komputer baharu. Komputer merupakan kata nama am bagi benda. Yang ke-8, datuk saya sihat dan kuat. Datuk merupakan kata nama am bagi manusia. Okey, seterusnya aktiviti keempat. Okey murid-murid, sekarang kita hendak membuat sedikit latihan pengukuhan. Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan yang betul. Di sini terdapat 4 kumpulan kata nama am. Murid-murid dikendaki memasukkan perkataan kata nama am dalam kotak berwarna-warni ke dalam kotak kumpulan yang disediakan. Mari kita buat bersama-sama. Yang pertama, klinik merupakan kata nama am bagi tempat. Bas, kata nama am bagi benda. Sayur, kata nama am bagi benda. Guru besar, kata nama am bagi manusia. Kuda, kata nama am bagi haiwan. Universiti, kata nama am bagi tempat. Makcik, kata nama am bagi manusia. Kura-kura, kata nama am bagi haiwan. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi untuk join kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.